Presiden gila Donald Trump mengumumkan dengan megah bahawa Ayatollah Ali Khamenei telah mati dibunuh. Dengan megah juga diumumkan bahawa Menteri Pertahanan Iran, General Aziz Nazirzadeh, di samping 200 insan yang lain yang telah mati dibunuh akibat serangan serta-merta oleh Amerika dan Israel atas nama menyelamatkan suasana di Timur Tengah. Apakah warga dunia hanya mahu diam atau berbuat sesuatu? Soalan ini telah banyak dikemukakan semenjak saya menjadi Menteri Luar dahulu lagi. Tetapi ada beberapa hakikat atau kenyataan utama yang kita harus lihat kembali bagaimana keadaan ini berlaku. Ada dua aspek yang sangat mustahak ditimbang oleh warga dunia, khasnya warga Islamik ataupun negara-negara Islam yang di luar sektor Timur Tengah. Pertama ialah, masih relevankah bangsa-bangsa bersatu? Bagi saya, boleh dijawab terus tidak relevan lagi. Jika keadaan dahsyat seperti ini berlaku dan dilakukan tanpa hemah dan tanpa sekatan bangsa-bangsa bersatu, atau suara yang boleh menahan kemarahan Amerika dan Zionis Israel seperti sedemikian, apa gunanya bangsa-bangsa bersatu? Nak bersatu untuk apa? Carta 1 dan 2 UN itu apa gunanya? Universal Declaration of Human Rights. Human rights apa yang kita nak sebut dengan cara pembunuhan sedemikian dan cara untuk mengatasi rejim bagi Iran dan Timur Tengah. Jawapan ini harus dibuat oleh Menteri Luar kita dan disuarakan tanpa lengah lagi bahawa PBB tidak relevan lagi sekiranya tidak dibuat beberapa perubahan struktur khasnya terhadap Majlis Keselamatan yang ada di bawah PBB sendiri. Kedua ialah soalan negara-negara Islam di Timur Tengah yang bersekutu dengan Amerika secara belah bahagi dan bersekutu secara bersama. Dikira dalam saat akhir 10 negara-negara tersebut mempunyai setiap sesuatu kemudahan base ataupun kemudahan militer. Antaranya negara-negara itu Qatar, Kuwait, Bahrain, Syria, Mesir, UAE, Jordan, Yemen, Iraq, malah di Turki pun ada military base yang ada di setiap negara Islam itu. Dan Amerika memegang leher setiap negara Islam itu dengan wang ringgitnya dan dengan pertolongannya dalam perniagaan dan urusan antarabangsanya. Sampai bila hal ini harus sedemikian? Buat apa kita letakkan nama integriti Islam itu sebagai negara yang memberi peluang bagi musuh agama dan kenegaraan membunuh anggota Islam di Timur Tengah sendiri? Tidak berguna nampaknya Arab League dan tidak ada gunanya OIC di saat ini. Malah hal ini pernah kita suarakan satu ketika dulu. OIC itu sesungguhnya secara literal OIC. Mereka hanya mengohkan dan melihat, tidak berbuat sesuatu. Mereka takut berbuat sesuatu sebab base militer yang ada di negara masing-masing adalah punca jendela untuk dunia dan untuk Amerika sendiri. Hal ini bukan dapat bagi Malaysia menghurai ataupun meletakkannya pada tahap yang berbentuk solusi atau jalan keluar. Namun, inilah sebabnya kenapa sampai bila pun negara-negara Islam di Timur Tengah itu tidak akan bangkit daripada zanah dan keadaan buruk yang ada sekarang. Gunakanlah corong ASEAN. Gunakanlah kemudahan serantau yang lain. Lupakanlah ASEAN plus 1, ASEAN plus 3. Apabila sampai masanya, tidak ada sesuatu yang plus lagi bagi negara Islam itu sendiri. Barangkali antara Malaysia dan Indonesia, barangkali Malaysia sebagai pengurusi ASEAN, suarakan perkara ini sekarang. Masih belum didengar, kita tunggu.